Langsung bersama Samsia Samsi untuk laporan dari Selangor. Silakan. Baiklah, terima kasih Khairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula Ahad lepas, Taman Pertama, Taman Serendah dan Taman Prima di Sabak Bernam dikenakan PKPD sehingga 12 Jun ini. Berkuat kuasa selama 2 minggu, PKPD di lokaliti berkenaan melibatkan 3,900 penduduk. Pelaksanaan PKPD ini, kata Pegawai Daerah Sabak Bernam, Amri Ismail, bagi membolehkan Kementerian Kesihatan menjalankan pengesahan kes COVID-19. Kluster di sini melibatkan dipanggil kluster kenanga pertama. Itulah punca kewujudan kes di sini. Tiga kes yang kita dapat kesan pada peringkat awal adalah bermula ketika bulan Ramadan yang dilaporkan berdasarkan siasatan oleh pihak Jabatan Kesihatan Daerah melibatkan aktiviti dipanggil kluster keagamaan. Penduduk berkumpul untuk melaksanakan ibadah di surau dada, aktiviti seperti macam ibadah dan sebagainya, dan seterusnya ada juga didapati isu aktiviti di peringkat premis kediaman peribadi di rumah, ada aktiviti family gathering lah. Pegawai Kesihatan Daerah Sabak Bernam, Dr. A.L. Liza Abdul Latif pula berkata seramai 2,930 individu di 3 taman perumahan berkenaan telah menjalani ujian saringan COVID-19 sehingga semalam. Daripada keputusan ujian itu, 141 kes positif COVID-19 dikesan di lokaliti berkenaan. Harapan saya agar semua penduduk-penduduk ni untuk keluar membuat saringan 100%, dan kami akan cuba elakkan mereka semua di kompang sebab untuk makluman sebelum ni 3 hari kami membuat saringan bersasar di mana mereka ni semua datang secara sukarela untuk membuat. Tetapi selepas 3 hari ini kami akan memperketatkan untuk membuat saringan di mana kami menggunakan notis membuat saringan. Tambah beliau, terdapat satu kematian membabitkan warga emas berusia 74 tahun yang mengalami komplikasi darah tinggi dan kencing manis. Pihaknya turut menyediakan 2 pusat saringan iaitu di Surau Taman Pertama dan Padang Taman Serendah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintenden Agus Salim Muhammad Alias berkata, setakat ini penduduk memberi kerjasama yang baik dan kawat duri sepanjang 4 km turut dipasang untuk kawalan keselamatan. Setakat inilah kawal keselamatan di tempat kawasan PKPD ini masih dalam keadaan terkawal. So tahap kepatuhan pun penduduk di sini so far alhamdulillah mereka patuh kepada arahan PKPD, SOP PKPD yang ada. Itu setakat ni okeylah, kita pun tak ada menghadapi apa-apa sebarang masalah. Ada berkenaan rungutan yang kecil-kecil itu memang ada diterima, tapi so far alhamdulillah boleh diatasilah. Sepanjang tempoh 2 minggu ini, 108 anggota keselamatan melibatkan polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan rela ditugaskan di kawasan PKPD ini. Walaupun telah berusia 15 tahun, Muhammad Amirul Alif Azmi memerlukan penjagaan seperti seorang bayi. Remaja berkenaan yang menetap di Kampung Perepat di Kapal Kelang hanya mampu terbaring akibat mengalami masalah lebihan air di kepala sejak lahir. Pernah menjalani 8 kali pembedahan membuang cecair di kepala sejak berusia 4 bulan, Amirul hanya mampu makan roti dan susu selain perlu memakai lampin pakai buang. Tiada istilah berputus asa, Siti Fatimah dan suami yang bekerja sebagai pemandu lori syarikat roti setia menjaga anak sulungnya ini bersama 2 lagi anak berusia 8 dan 12 tahun. Prihatin dengan keadaan Amirul, Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK Bandar Botanik bersama sebuah syarikat kejuruteraan tampil menghulurkan sumbangan. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang bagi bantuan, yang hadir, yang semua-semualah. Tak tahu nak cakap, speechless. Sebab
memang perlu sangat dia. Sebab selama ni kita lapikkan 2 bantal ni. Lapik, angkat, baringkan dia angkat dia macam ni, balik lapikkan 2, baru bagi makan. Sebab sekarang ni dah banyak sangat membantulah, alhamdulillah. Memberi sumbangan bahan keperluan seperti inilah, susu, pampers dan katil lah, katil untuk dia mudah untuk bawa keluar daripada bilik, bawa keluar ke boleh tengok matahari lah, dan mudah untuk pihak keluarga beliau untuk bawa untuk ke tandas ke, untuk memudahkan lah. Keluarga ini juga menerima bantuan Lembaga Zakat Selangor. Bagaimanapun, bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berjumlah RM350 pula telah dihentikan. Ini disebabkan kesulitan memperbaharui kad OKU semasa pelaksanaan PKP Oktober lepas. Bagi mereka yang ingin menyalurkan bantuan, boleh berbuat demikian menerusi nombor akaun seperti yang tertera. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Selangor. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan berita wilayah bersama Khairul selepas ini.